Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuat kereta, pembuat telefon, pembuat TV, motosikal, tiap-tiap tahun mereka lancar model baru. Kadang-kadang tak sampai setahun pun sudah keluar model baru. Dan misalnya iPhone. Mereka lancarkan iPhone 12, tapi model 13 sudah siap. Tunggu nak launch saja. Dan iPhone 14 pun mereka dalam design stage. Bermaknanya apabila mereka launch model baru iPhone 13, iPhone 14 boleh sedia untuk production. Kenapa cepat sangat model baru keluar? Tak sempat lagi kita bayar installment 2 tahun, 3 tahun untuk model lama, sudah ada model baru atau lebih baru dari itu. Ini kerana pasaran sekarang, terutama sekali pasaran golongan orang muda, mereka nak tengok perubahan, changes. Mereka tak mahu outdated products, outdated concept, outdated design. Dan kalau kita tidak react kepada market demand, iaitu kita tidak keluar dengan konsep baru, model baru, apa sekalipun yang boleh dikatakan lebih baik dari dulu, maka kita akan ketinggalan. That is called marketing dan responding to market changes dan market design. Orang marketing mereka tahu sangatlah. Especially orang yang terlibat bukan saja dengan marketing tapi dengan branding. Mereka faham. Konsep dia change or die. Itu saja. Change or get left behind. Sama politik. Kalau kita tengok politik Malaysia misalnya. Politik Malaysia ialah politik tahun 50-an dan tahun 60-an. Ini politik zaman merdeka, politik 13 Mei. Pasal tu, kalau tengok orang politician, mereka selalu duk cerita pasal merdeka, perjuangan Melayu, perjuangan Islam, 13 Mei, dasar ekonomi baru, dan macam-macam. Ini semua yang tahun 50-an, tahun 60-an, kita duduk menjerit, duduk kriau. Hari ni masih duduk menjerit benda yang sama. Bila kita nak bawa politik kita ke the future, bukan the past. Balik-balik kita cerita pasal history zaman dulu. Zaman perjuangan Melayu, zaman merdeka, zaman Tengku Abdul Rahman, zaman Singapura berpecah dengan Malaysia, zaman Sabah Sarawak masuk Malaysia, perjanjian tahun 63, 65. Jadi, when are we going to move forward? We keep going backwards. Ahli politik, politician, kena faham yang golongan muda, the young generation, tidak lagi mahu cerita tentang benda-benda dulu, benda-benda sebelum mereka lahir. They were not born yet. Perang Jepun, merdeka, formation of Malaysia, perjanjian Malaysia dan sebagainya. Termasuk 13 Mei, dasar ekonomi baru yang sebenar banyak ini berlaku sebelum rakyat Malaysia lahir. Hari ini kita ada 32-33 juta rakyat Malaysia. Yang kita duduk cerita ni semasa rakyat Malaysia masa tu hanya 8 juta, 10 juta sahaja. Dan ramai dari 8 juta, 10 juta zaman dulu sudah mati, sudah tidak ada lagi. Jadi kalau nak kira the merdeka generation ataupun generasi Perang Dunia Kedua, separuh dah tak ada dah. Atuk saya dah tak ada, ayah saya dah tak ada, pak saudara saya ramai dah tak ada. Most of my generation, nak tunggu mati, termasuk saya sendiri. Saya umur 71, berapa tahun lagi tinggal kot-kot, maknanya tak sampai setahun pun
Habis saya akan pergi. Jadi we are talking about a dying generation or a dead generation. Dan kalau tak dead pun dying. Dan the new generation, the post-merdeka, post-May 13, post-dasar ekonomi baru. In fact, ramai yang lahir selepas sepatutnya tamat dasar ekonomi baru, iaitu tahun 90. They are not only post-NEP, tapi post-tamat NEP. Which is after 1990. A lot of them yang kita duk cerita ni kata pengundi baru 450 juta pengundi baru, iaitu pengundi umur 18. Ada undi 18. Undi 18 ni umur di antara 18 hingga 21. 45 juta dia orang lahir 18 years, 20 years ago, iaitu they were born around the year 2000. Zaman 2000, tahun 2000 mereka lahir. Mereka kira apa? Mereka tahu apa tentang apa yang berlaku sebelum tahun 2000? Baik tamat dasar ekonomi baru 90 ataupun lancar di dasar ekonomi baru tahun 70 ataupun 13 Mei ataupun the formation of Malaysia tahun 63 dan Singapore keluar Malaysia 65. Itu semua history. Sama macam kita duduk cerita pasal Perang Dunia Pertama ataupun kita duduk cerita the American War of Independence. Itu sudah beratus tahun dulu. It means as much to the present generation about what happened in America 300 years ago or what happened in England 500 years ago. Who cares? All that is not relevant anymore. Sama lah macam kita cerita apa yang berlaku sebelum tahun 2000, sebelum tahun 90, sebelum tahun 70, sebelum merdeka. This new generation don't care about all that. They want to look to the future. Jadi sekarang parti politik, tak kisahlah parti politik mana, they are still talking about the past. They're not talking about the future. What's the future? DEB gone, and NEP the result of May 13 dah habis, finish. It's like talking about the Japanese occupation masa makan ubi kayu. All that orang tak mau tahu dah sekarang. Dan apa mereka nak tahu is where are the politicians, where are the political parties taking the country, taking us for the future. Jawablah itu. Baik, tak kisahlah politik mana, baik DAP, baik orang UMNO, baik Anwar Ibrahim, baik PKR, baik Tun Dr. Mahathir Mohamad. They're all talking about the past. They're not telling us about the future. And all they are saying is, oh, Malaysia perlu ini, oh, Malaysia perlu tu. Kita kena ada transparency, kita kena ada accountability, kita kena hapuskan rasuah, inilah, itulah. Ya, itu fundamental. Baik beritahu, kalau kita tak makan, kita mati. Kalau kita tak minum, kita mati. Kalau kita demam, tak pergi hospital, kita mati. Tahulah tu semua. We all know that. What we want to know is, mana nak dapat makanan, minuman dan ubatan? Tell us where to get it. Don't tell us what we must do. Jadi ini duk cerita fundamental, duk cerita basic. Yang kita tahu semua tu. No need to tell us all that. It's like telling us water is wet. Memanglah water is wet. Memanglah, fundamental tu. But telling us water is wet is what? Going to help our future? Masa depan kita akan lebih cerah, lebih cemerlang? No. We must have more concrete plans, more solid ideas. And nobody is telling us all this. Menghapuskan rasuah. Okey, menghapuskan rasuah. Orang merompak duit rakyat ni satu kesalahan besar. Kita kena tukar kerajaan, kita kena tukar Perdana Menteri sebab rasuah. Okey, PAS sudah cadang. Kalau orang curi potong tangan, oi, tak mau pula, zalim pula, hudud tak boleh, zaman moden ni mana. So, what are we going to do? Banyak mana kes rasuah masuk mahkamah tak selesai. Banyak mana kes rasuah masuk mahkamah ikut pintu belakang dia orang selesaikan kes. Banyak mana Pakatan Harapan gugur kes rasuah.
Banyak kes rasuah telah digugurkan oleh Pakatan Harapan semasa mereka memerintah 22 tahun. Nak hapuskan rasuah macam mana apabila kes rasuah ni dikuburkan oleh kerana politik. Jadi rasuah ni yang sebenarnya, perang rasuah ni bukan ikhlas perang rasuah. Perang rasuah ni ialah a political weapon, kegunaan politik. Kita nak hapuskan musuh politik kita ni dengan kita tangkap dia atas kes rasuah. Yang mana kawan politik, kita hapuskan kes rasuah. Tak ada kes, buang kes. Kita kuburkan kes. So even rasuah, the fight against rasuah, the fight against corruption, not sincere. Both sides, baik barisan, baik pakatan, baik perikatan, sama, semua sama. Mereka guna isu rasuah ni untuk politik. That's all. Bukan untuk nak bersihkan negara, bukan untuk nak selamatkan negara. Auta semua tu. Jangan percayalah semua golongan politik yang munafik ni. Cakap saja rasuah. Bila mulut cakap rasuah, tangan dia duduk kat belakang tu, duduk collect duit. That's all. Semua. Both sides. Tak kisahlah politik pembangkang ke, kerajaan ke, sama. They're all corrupted. Let me tell you now, they're all corrupted. Cuma corruption level saja, tinggi, rendah, serius tak serius, tapi akan berlaku. So the issue is sekarang ni, what are the political parties fighting for? What are the political parties offering us? Dia orang nak buat apa untuk kita? Sekarang ni, kita kena soal, kita kena kaji. Apa dia pendirian parti politik? What is the doctrine of the political party? UMNO. What is UMNO fighting for? UMNO fighting for Merdeka? Tak ada. Merdeka dah dapat dah. UMNO is fighting for what? New economic policy. New economic policy dah tamat dah. Dan dibuktikan yang dasar ekonomi baru tu gagal. Fail. Tidak mencapai hasrat. So what is it UMNO is fighting for? UMNO is fighting for ketuanan Melayu untuk mempertahankan hak Melayu. Then tell us, declare, siapa sayang Melayu, siapa ni nak mempertahankan hak Melayu, siapa ni rasa orang bukan Melayu ni musuh kepada negara, musuh kepada Melayu, iaitu orang bukan Melayu ni perlu kita lawan. Maka sokonglah UMNO, declare. Jadi orang Melayu tahu. Kalau orang Melayu rasa bukan Melayu ni musuh, sokonglah UMNO. UMNO akan lawan orang bukan Melayu. Declare. Jangan duduk cerita kata UMNO ni nak bersihkan negara, UMNO ni nak hapuskan rasuah. Nonsense. Sebab semua parti politik nak hapuskan rasuah. Semua parti politik nak bersihkan negara. Semua. Bukan UMNO seorang. So, apa special untuk kita undi UMNO, sokong UMNO? Sebab kalau cerita perjuangan Melayu ke Merdeka ke, dan itu semua dah tamat. No more. We want to know what the future is with UMNO. Tell us the future. UMNO tak cerita. PKR sama. PKR ni apa dia? Nak mempertahankan apa pula? Nak jadikan Anwar sebagai Perdana Menteri? Declare! Jangan kata PKR ni parti nak lawan rasuah, PKR ni parti nak bersihkan negara. Nonsense! PKR tu teruk tu rasuah tu. Dari dulu, dan ramai orang PKR ni bekas orang UMNO juga. Anwar Ibrahim tu. Anwar Ibrahim tu bapak rasuah tu. Masa zaman Mahathir Daim tu, dia dengan Daim Mahathir 3 orang tu, dia orang pakat rompak negara. Anwar tu bersih ke? Anwar tu lebih lagi kotor dari Mahathir. Sebab Mahathir dengan Daim ni kita nampak apa mereka buat. Anwar ni tak nampak. Dia buat dalam gelap, buat dalam senyap. It's worse. At least kalau Daim dengan Mahathir, they're not honest, but they're honest about their dishonesty. Anwar is dishonest about his dishonesty. Lagi dahsyat. So, all that nonsense kita tak mau dengar because kita tahu memang it's not true. So, what is PKR about? PKR about nak menjadikan Anwar Perdana Menteri. Okay, declare. Siapa sokong Anwar jadi Perdana Menteri, maka sokong PKR. That's it. PAS. PAS nak apa?
PAS nak Islamkan negara, declare. Kalau PAS takut nak declare oleh kerana takut orang bukan Melayu mungkin atau bukan Islam mungkin tak sokong, dan PAS tak boleh cerita pasal Islam. It's an Islamic party, full stop. Berbanyak Christian Democrat Party kat Europe. Christian Democrat Party ni tidak semestinya mereka mentahankan agama Kristian. Ada ramai agak gay. Ada ramai agak yang tidak ikut ajaran Kristian. Very un-Christian people in the Christian Democratic Party. Because mereka perjuangan Christian Democratic Party ni bukan untuk mengkristiankan negara. Bukan. Jadi mereka tidak declare yang matlamat Christian Democrat ialah untuk nak mengkristiankan. So, sama kalau PAS ni parti Islam. Tapi parti Islam untuk apa? Matlamat dia apa? What is matlamat PAS? Declare. Kalau orang tak suka doktrin PAS, kalau orang tak suka mission and vision PAS, jangan sokong. Kalau orang rasa, oh saya tak boleh sokong Islamic Party kerana matlamat PAS untuk mengislamkan negara, maka saya tak sokong. Tak apa, jangan sokong. Jangan kita pura-pura kita nak buat ini, padahal kita nak buat benda yang lain semata-mata kerana kita nak undi, kita nak sokongan. Sama dengan DAP. DAP ni apa? Declare. DAP kata, oh dia nak bersihkan negara, dia nak selamatkan negara. Nonsense. DAP mempertahankan hak Cina. DAP mempertahankan sekolah Cina. DAP mempertahankan pendidikan Cina. Itu oleh kerana itulah DAP dapat sampai 97, 96, 95% pengundi Cina. Macam mana mereka boleh dapat lebih dari 95% undi Cina kalau tak sebab mereka mempertahankan kepentingan Cina. Declare. DAP is about Chinese causes, Chinese rights. About justice for the Chinese. Jadi kalau siapa yang sokong perjuangan DAP, iaitu perjuangan mempertahankan hak Cina, sokonglah DAP. But be honest about it. Declare what you are doing. Dan banyak yang mereka buat ni, baik UMNO, baik PAS, baik PKR, baik DAP, semua perjuangan mereka ketinggalan zaman. Itu perjuangan itu mungkin sesuai kepada generasi Merdeka, generasi Perang Dunia Kedua, ataupun generasi tahun 60-an masa berlaku 13 Mei, ataupun generasi tahun 70-an semasa dasar ekonomi baru. Tapi we are talking about the generation of the year 2000 ataupun generation selepas tahun 90. Generasi yang umur 20-an, 30-an. They don't care about all those old values. They want to see what is the future like. Jadi tak kisahlah UMNO ke, PKR ke, PAS ke, DAP ke, MCA, MIC, Gerakan, PPP, Parti Sabah Sarawak. Ini semua parti di mana perjuangan mereka sudah ketinggalan zaman dan generasi muda tidak lagi menghayati perjuangan parti-parti ini yang sudah lapuk. Parti yang lapuk, perjuangan yang lapuk, hasrat yang lapuk. Mereka want to look to the future. So tell us, all these political parties yang bohong dan menipu dan memberitahu kita bahawasanya perjuangan mereka ialah sekian-sekian, tell us really, what is it that you want? Selain dari nak kuasa dan nak jadi Perdana Menteri, what can you offer Malaysians? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.